Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kami dari kumpulan 8 akan membentangkan tajuk implikasi aspek perkembangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk subjek EDU 2082 Psikologi Pendidikan. Ahli kumpulan kami iaitu yang pertama Wan Zulhilmi bin Wan Salpi Yahudin, yang kedua Muhammad Hafiz Imran bin Mazlan, dan yang ketiga Abdul Rahman bin Muhammad. Kami dikhususkan untuk mengkaji implikasi perkembangan dalam PDP yang melibatkan peringkat yang pertama iaitu peringkat kanak-kanak, dan peringkat yang kedua iaitu peringkat yang melibatkan peringkat remaja. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita lihat bagaimanakah yang dikatakan dengan peringkat perkembangan yang melibatkan umur-umur manusia, yang mana ada beberapa peringkat yang perlu kita tahu, iaitu yang pertama peringkat umur 0 tahun yang dinamakan dengan peringkat prenatal. Peringkat yang kedua iaitu berumur 0 hingga 2 tahun yang dinamakan peringkat bayi. Peringkat yang ketiga iaitu peringkat awal kanak-kanak yang berumur 2 hingga 6 tahun. Peringkat yang keempat iaitu peringkat kanak-kanak yang berumur 7 hingga 11 tahun. Dan peringkat yang kelima iaitu peringkat awal remaja iaitu 12 hingga 15 tahun. Dan peringkat remaja yang melibatkan umur 16 hingga 21 tahun. Baik. Di sini merupakan peringkat-peringkat perkembangan murid, yang mana murid ini melibatkan yang peringkat yang pertama, peringkat kanak-kanak, awal kanak-kanak iaitu 2 hingga 6 tahun. Seterusnya yang kedua, peringkat kanak-kanak 7 hingga 11 tahun. Peringkat yang ketiga, peringkat awal remaja 12 hingga 15 tahun. Dan peringkat yang keempat iaitu peringkat remaja iaitu 16 hingga 21 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan sambung peringkat perkembangan awal kanak-kanak bermula 2 hingga 6 tahun. Dia ada dua lah. Satu, perkembangan awal kanak-kanak 2 hingga 6 tahun, dan yang kedua, peringkat awal kanak-kanak bermula 7 hingga 11 tahun. Okey, kita tengok pada perkembangan kanak-kanak bermula 2 hingga 6 tahun. Yang pertama, kanak-kanak juga digalakkan untuk meningkatkan kemahiran psikomotor halus. Maksud psikomotor ialah kemahiran fizikal seperti pergerakan, kelajuan, ketangkasan. Ia melalui aspek psikomotor halus dan motor kasar. Kemahiran ini melibatkan penggunaan anggota badan seperti tangan, kaki, dan juga pergerakan anggota badan untuk mengawasi atau menangani sesuatu objek. Okey, yang kedua, guru dan ibu bapa perlu banyak bersabar dan bertimbang rasa dalam usaha membina tingkah laku yang diingini. Kan? Mudah untuk kita faham, guru dan ibu bapa ni kan macam mana kita nak didik anak kita, macam itulah kita kena sabar ataupun dalam masa yang mereka nak membesar ni kita kena banyak bersabar. Yang ketiga, tumpukan kepada pencapaian positif ketika mengubah tingkah laku kanak-kanak. Dan keempat, bina keyakinan diri dan diri kanak-kanak untuk berani melakukan aktiviti yang dijalankan. Khususnya peringkat kanak-kanak bermula 7 hingga 11 tahun. Yang pertama, guru perlu memupuk, membimbing, menanamkan sifat yakin diri pada kebolehan diri kanak-kanak dan peluang untuk mencuba. Kerana mereka pada waktu ni mereka baru nak masuk alam persekolahan, kan. Mereka nak cuba tu, cuba ni. Jadi kita kena bimbing mereka, bagi sifat yakin diri pada mereka. Yang kedua, ibu bapa dan guru harus peka dengan personaliti kanak-kanak. Penjelasan dan bimbingan yang betul terhadap perkembangan kejantinaan akan membantu kanak-kanak mengembangkan identiti diri yang positif.
Dan yang ketiga, ibu bapa dan guru perlu mengamalkan sikap demokratik semasa interaksi dengan kanak-kanak. Ini merupakan satu perkara yang sangat penting kerana bila ada interaksi antara guru atau ibu bapa ni, mereka kanak-kanak ni sangat peka dan mereka akan dengar, kan. Seterusnya, peringkat kanak-kanak masih lagi 7 hingga 11 tahun, guru perlu galakkan kerjasama dan perkongsian melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi membina hubungan interpersonal yang positif, hubungan yang baik, kan, antara guru dan pelajar, guru dan anak-anak. Yang kedua, faktor keikhlasan menerima kehadiran anak penting dalam menjayakan peranan ibu bapa sama ada untuk anak normal atau anak berkeperluan khas. Kan, kerana apa? Kan, kerana di sekolah kan ada yang keperluan khas ni maksudnya yang kurang normal lah, ataupun yang sindrom down dan sebagainya. Kan? Jadi kita kena terima dengan seadanya, kena ikhlas dalam mengajar. Dan seterusnya, ibu bapa harus memastikan anak-anak menerima pemakanan yang seimbang dan pengamalan cara hidup sihat untuk pembesaran yang normal. Kan? Jadi saya rasa setakat sahajalah untuk pembincangan saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Muhammad Hafiz dan juga Ustaz Wan Zulhilmi di atas pembentangan sebentar tadi. Dan saya Abdul Rahman bin Muhammad yang akan menyambung perbahasan dan pembentangan kita pada hari ini. Para pensyarah, para cikgu yang dihormati sekalian, kita sebenarnya masih lagi dalam perbincangan tajuk implikasi aspek perkembangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sambungan saya pada peringkat remaja, di mana pada peringkat ini terbahagi pada dua fasa juga. Yang pertama iaitulah fasa awal remaja dalam lingkungan 12 ke 15 tahun, dan yang kedua iaitulah peringkat remaja. Kita tengok pada awal remaja. Guru hendaklah memahami fitrah perkembangan fizikal remaja dalam usaha membantu meneguhkan identiti remaja. Sentiasa beri sokongan dan bukannya kritikan kepada remaja. Yang ini kita sentiasa menerangkan, bukan menyerang. Guru yang mesra, fleksibel, menyedari perbezaan keupayaan individu, mampu merancang, mempunyai pengharapan yang jelas, boleh dipercayai hormat, menghormati serta adil dalam tindak tanduk yang kita lakukan. Seterusnya, remaja perlu diberi maklumat berkaitan dengan perubahan fizikal mereka yang berlaku dalam diri mereka melalui sesi kaunseling atau ceramah kesihatan. Seterusnya, antara peranan ibu bapa juga kepada awal remaja lingkungan 12 ke 15 tahun ini, iaitulah ibu bapa dan guru berperanan untuk membantu remaja dalam usaha untuk memahami konflik yang sedang dihadapi. Jangan biarkan mereka tidak faham apa yang berlaku dalam kehidupan mereka ini. Seterusnya, pertimbangan dan tolak ansur secara konsisten dalam melaksanakan peraturan, dan remaja perlu diberi kesedaran tentang gaya hidup yang sihat. Ibu bapa dan guru harus memupuk perhubungan remaja dengan rakan sebaya yang boleh dipercayai, mesra, saling membantu dan menyokong antara satu sama lain. Dan para cikgu dan sahabat-sahabat yang saya muliakan sekalian, seterusnya kita tengok pula pada peringkat remaja lingkungan usia 16 ke 21 tahun. Peringkat umur ini, mereka mulai menyerupai sifat orang dewasa dan jauh. Mereka mulai menyerupai sifat orang dewasa dan jauh berbeza ciri-ciri kanak-kanak yang dipunyainya dulu. Golongan ini menganggap mereka tidak boleh diperbudakkan kerana telah berada di dalam fasa matang dari segi rohani, jasmani, intelek dan sosial. Di fasa ini lebih kepada kita berkawan dengan mereka dan jangan menganggap mereka ini kebudak-budakan. Seterusnya, mereka mula menyedari perkembangan sifat mental
dan emosi serta sentiasa bersifat ingin tahu dan ingin mencuba. Fasa ini juga sebenarnya fasa yang agak bahaya dan kritikal sebab mereka ada sifat ingin cuba-cuba, nak buat itu, nak buat ini, dan kalau silap pilih tindakan mereka, maka akan menghancur atau memusnahkan kehidupan mereka. Sekiranya bertemu dengan orang yang betul, pembimbing yang tepat, boleh membawa remaja ini kepada kejayaan yang lebih cemerlang, yang mengasah potensi-potensi mereka supaya menjadi lebih sempurna dalam identiti mereka. Seterusnya, remaja dalam lingkungan 16-21 tahun ini juga, guru perlu lebih memahami perkembangan dan menyayangi murid, seterusnya mampu menilai perkembangan murid sesuai dengan kebolehan mereka. Di sinilah penting kebijaksanaan cikgu itu untuk menilai di mana potensi mereka, bakat mereka, supaya mereka tepat pada posisi yang betul agar mengasah potensi mereka ini lebih digilapkan, lebih hebat dan jadi manusia yang hebat. Seterusnya juga guru perlu mempunyai kemahiran kaunseling untuk berurusan dengan pelajar. Pada peringkat remaja, pelajar mudah dipengaruhi dengan pelbagai masalah sekeliling yang dapat memberikan kesan negatif pada pelajar ini. Seterusnya, guru perlu mahir dalam penggunaan teknologi. Teknologi yang dimaksudkan teknologi terkini. Kerana pelajar di peringkat remaja di zaman ini mudah tertarik dengan alatan-alatan elektronik yang dapat menarik minat pelajar terhadap sesebuah PDP dalam kelas. Sebenarnya ini cabaran juga untuk kita sebagai cikgu-cikgu ini dalam menguasai dan memahami teknologi-teknologi yang begitu canggih dan hebat pada hari ini. Saya kira inilah sedikit sebanyak pembentangan daripada kami ini. Mudah-mudahan dapat manfaat bersama. Sekali lagi saya ucap terima kasih di atas perhatian semua para guru. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan daripada apa yang telah kami kaji, implikasi perkembangan terhadap PDP yang melibatkan kanak-kanak dan remaja, iaitu sebagai seorang guru kita mestilah menguasai dan memahami dengan mendalam tentang teori perkembangan pelajar kita. Hal ini kerana peranan guru adalah sebagai seorang pendidik kepada generasi muda yang melibatkan daripada pelbagai golongan seperti kanak-kanak, remaja dan sebagainya. Oleh itu, pemahaman yang jelas mengenai peringkat perkembangan kognitif mereka ini akan membantu dalam mewujudkan keberhasilan dalam proses PDP serta mencapai objektif dalam pembelajaran sekaligus meningkatkan tahap kecemerlangan murid kerana pengetahuan yang tinggi dan cara pendekatan yang amat baik semasa berlangsungnya proses PDP. Perkara ini amat memainkan peranan yang vital dan memberi pengaruh yang besar dalam bidang kita, iaitu bidang pendidikan. Hal ini demikian kerana pendidikan di Malaysia dipengaruhi oleh kadar kecemerlangan murid dari segi kurikulum dan co-kurikulum serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sekaligus menekankan teknik PAK 2021 ALAF 21 yang memfokuskan kepada penakulan secara didaktif. Jadi sekian sahaja daripada kumpulan kami. Moga-moga bermanfaat untuk semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.